Assalamualaikum. Kita tunggu Ustaz kejap ya, Ustaz ada hal sekejap. Sementara tu Kak Liza buka majlis dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni 'ilman, amin ya rabbal alamin. Sekejap hari ni kita sambung bab 14. Jadi kita tunggu Ustaz masuk dah tu, tapi Ustaz ada hal sekejap. Ada hal saya Liza. Dengar tak suara Syida? Dengar. Saya dengar. Dengar ya. Okey. Kak Zaitun Ni Cik Syida dan Liza, saya hari ni on the way ke IJN. Mungkin akan terkeluar masuk balik, terkeluar masuk balik. Minta maaf lah ya. Oh, tak apa Kak Zaitun. Akak stay down Sekarang bolehlah sampai sekarang nak berurusan kena tutup dulu. Lepas tu kan buka balik macam tu lah. Faham. Harap maaf lah nampak macam Tak apa. Akak boleh apa tu urusan mudah-mudahan Allah memudahkan urusan akak pagi ni insya-Allah. Pagi ni Liza moderator. Liza, jaga Ustaz Yusof punya link ke? Liza? Liza mute. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Kita 14 hari ni Ustaz. Tajuk Berapa? 14. Betul. 14. Okay. Ustaz silakan. Oh, dah mula dah. Okey. Dah baca doa dah tadi. Ustaz mula Oh, teruslah. sebab saya bagi saya masa cari hadis sekejap je. Okey dah. Baik Ustaz. Babut tabarruj fil buyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kak Liza dan ibu-ibu sekalian, apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan sihat insya-Allah dan bersedia untuk kelas pada pagi ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan kelas hadis kita. Okey, dalam kitab Al-Wudu' Babut Tabarruzi fil Buyut. Babut Tabarruzi fil Buyut. Okey, apa maksudnya? Kalau dalam buku ibu-ibu tu muka surat yang ke-81 kan, bab yang ke-14, bab buang hajat dalam rumah. Yang sebelum ni kalau kita ingat hadis yang bab yang ke-13 cerita tentang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, yang mana mereka keluar dari rumah pada malam hari untuk qada hajat, ya, di satu tempat yang namanya Manasya' ataupun apa ya tempat tu, Manasya', ya, Manasya'. Jadi pada kali ini kita akan pergi ke perbincangan yang ke depan sedikit, iaitu cerita lama. Cerita lamanya pada zaman itu toilet tidak ada di rumah. Sekarang ni dia ada isu babut tabarruzi fil buyut. Bab qada hajat itu di rumah pula. Baik. Al-buyut itu artinya jamak. Jamak ni orang panggil apa jamak ni? Lafaz plural menunjukkan banyak. Kalau satu baitun. Satu baitun. Kalau banyak boleh dibaca al-buyut ataupun abayat. Jadi kenapakah rumah dinamakan rumah? Kalau kita tanyakan dalam bahasa Melayu, kenapa rumah dinamakan rumah? Kita pun tak tahu. Ya, kenapa ya rumah dinamakan rumah? Kenapa yang rumah tinggi-tinggi dipanggil pangsa puri ataupun apa-apalah. Tapi dalam bahasa Arab dia ada usul dia. Rumah itu dinamakan baitun kerana baitun itu asal daripada perkataan bata. Perkataan bata tu artinya mendiami ataupun tidur. Jadi kerana rumah ini tempat kita diami dan tempat kita tidur, maka ia dinamakan sebagai baitun. Itu dia punya usul bagi sesuatu bahasa, ya. Jadi bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran terutamanya mempunyai usul yang begitu mendalam, ibu sekalian. Baik. Wa bihi qala haddatsana Ibrahim bin al-Munzir qala haddatsana Anas bin Iyad an Ubaidillah an Muhammad bin Yahya bin Habban an Wasi' bin Habban. Ni cerita yang lepas lah ni. Cerita yang lepas, tapi kita nak tengok juga hadis Nabi ini sebagai mengambil barakah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah radhiyallahu anha li ba'di hajati. Ni ceritanya lepas, tapi ceritanya ada sedikit kelainan. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, saya telah naik ke atas rumah Hafsah, kakak dia radhiyallahu anha, kerana ada urusan. Jadi urusannya urusan apa tidak dinyatakan. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbilasy-syam.
saya nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada hajat dalam keadaan membelakangi kiblah dan juga menghadap ke arah Syam. Saya dah nyatakan pada ibu-ibu sekalian bahawasanya Ibn Umar hanya melihat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat bahagian aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada beberapa poin yang saya perlu nyatakan. Poin yang pertama ialah bacaan asy-syam. Asy-syam. Okey ni. Dia ada hamzah dan kita biasa baca syam, syam, sya'mun, syam. Dia sebenarnya memang asal bagi perkataan syam tu sya'mun. Seperti kita bacakan wa ashabul mash'amati, mash'amati kan? Dia ada hamzah mash'amati, ma ashabul mash'amah. Jadi usulnya asy-sya'mu. Tetapi kerana sukar untuk kita menyebut asy-syam, asy-syam kalau berhenti, maka dimudahkan dengan hazaf haraf hamzah. Jadi bila buang huruf hamzah, jadilah asyam, asyam. Baik. Perkara yang kedua, negara itu dinamakan sebagai negara Yaman kerana ia berada di sebelah kanan Makkatul Mukarramah, dan negara itu pula dinamakan negara Syam kerana ia berada di sebelah kiri Makkatul Mukarramah. Itu dia punya usul dia. Kenapakah negara itu dinamakan Yaman? Bukankah Yaman itu maknanya kanan? Ya, kerana ia berada di sebelah kanan Makkatul Mukarramah. Kenapakah negara itu dinamakan kiri? Asy-Syam, kiri, kerana ia berada di sebelah kiri Makkatul Mukarramah. Okey. Itu perkara yang kedua. Apabila kita sebut Syam, perkara yang ketiga, di Syam ni apa yang ada? Kak Liza, ibu-ibu sekalian. Di Syam ni apa yang ada? Yang ada kaitan dengan hadis ni. Nabi SAW qada hajat dalam keadaan membelakangi kiblah, yakni Kaabah, dan juga menghadap ke arah Syam. Jadi menghadap ke arah Syam tu sebenarnya merujuk kepada apa? Apa simbol di Syam tu? Okay. Ada masjid yang bersejarah. Masjid apa tu? Al-Aqsa tu Ustaz? Masjidil Aqsa di Syam. Masjidil Aqsa. Kerana Masjidil Aqsa ni pernah menjadi kiblah kepada orang beriman kan? Kepada sahabat Nabi. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis dan membelakangi kiblah ketika qada hajat dalam bilik air dalam bangunan. Jadi hadis inilah yang menjadi rujukan yang paling penting bagi mazhab Syafi'i untuk menunjukkan boleh kita menghadap dan juga membelakangi kiblah ketika membuang air kecil ataupun membuang air besar, ya, sekiranya kita berada dalam bangunan. Yang larangan Nabi SAW ialah kalau kita berada di tanah lapang, itu pun diberikan kemaafan sekiranya kita tak tahu mana arah kiblat. Jadi orang Arab dulu dia duduk di situ, dia tahulah mana arah kiblat. Tapi kita ni tak ada masa kita nak buka kompas dan sebagainya. Jadi kalau orang dulu di negara Arab, di negara Madinah, Makkah, dia tahu mana arah kiblat. Tapi kalau kita ni duduk di kawasan pergunungan ataupun hutan, jadi ia menyulitkan kita untuk tahu mana arah kiblat, ia dimaafkan. Selagi mana kita buang air kecil atau buang air besar tu tanpa ada niat untuk merendah-rendahkan Kaabah, maka tidak ada masalah. Ya, okay, baik. Itu hadis yang pertama. Kita terus ke depan lagi. Okey, sama juga. Dia lambat nak gerak ke depan. Ini pun cerita yang sama jugalah yang cerita tadi je. Ada hadis sokongan orang panggil. Okey, sekejap ya. Okey, ini bab yang baru iaitu bab yang ke-16. Bab yang ke-15. Babul istinja bil ma'. Bab istinja dengan air, ya. Dia kalau istilah lama kan, ibu-ibu sekalian, dia ada istilah istinja dan juga istijmar. Satu istinja, yang kedua namanya
istijmar. Ya, istijmar. Macam mana je istijmar tu? Okey, saya ni saya tulis dulu. Istijmar. Okey, istijmar ni, oh silap. Itu ada kesilapan ejaan sikit. Saya betulkan balik. Okey, istijmar. So ada beza dia. Kalau istijmar, ia hanya merujuk kepada penggunaan benda-benda yang kasar seperti batu, tisu kasar dan sebagainya. Manakala istinja, dia boleh guna kedua-duanya. Istinja dengan air, itu dipanggil istinja. Istinja dengan batu pun istinja. Istinja dengan tisu kasar, istinja. Tapi kalau istijmar, ia hanya menggunakan batu. Tisu kasar tu dia masuk tak dalam bab istijmar, saya tak pasti. Tapi kalau batu, ia dipanggil sebagai istijmar secara khusus. Tapi mudah ceritanya kita panggil dia sebagai al-istinja, ya, al-istinja. Baik, sekarang ni kita tengok dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adz wasmuhu Atha bin Abi Maimunah. Okay, nampak tak? Syu'bah ambil hadis daripada Abi Mu'adz. Abi Mu'adz tu namanya Atha bin Abi Maimunah. Atha bin Abi Maimunah. Qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah biasanya ataupun memang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi, apabila Nabi keluar untuk hajatnya, qada hajat. Aji'u ana wa ghulam ma'ana. Saya akan teman Nabi bersama dengan seorang lagi anak muda. Ida watum mimma yakni yastanji bih. Kami membawakan segayung air dengan tujuan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja. Okey. Ini cerita dia. Kalau Nabi ada nak qada hajat, maka yang teman Nabi itu Anas sebagai khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada seorang gulam anak muda yang turut bersama dengan Anas. Maknanya pernahlah benda ni berlaku, sama ada selalu, biasanya selalulah, selalunya macam tu. Okey, ini keadaan tertentu. Kalau Nabi berada di rumah, lainlah. Ini keadaan di luar rumah. Okey, maka mereka berdua ni akan bawa segayung air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya menarik perbahasan ini kalau kita dapat hidup dan menyelami keadaan para sahabat pada masa tersebut. Kerana sahabat pada masa itu, mereka memang biasa beristinja menggunakan batu. Okey, sesuai dengan zaman mereka yang tak ada air paip, ya, ataupun negara Arab yang kurang sumber air. Jadi mereka merupakan bangsa yang terlalu berjimat dalam bab air. Saya masih ingat lagi ibu-ibu sekalian, ketika sahabat saya, sahabat yang kami tak berkawan lama jugalah, beliau orang Syria dan beliau datang ke Malaysia dengan tujuan nak sambung belajar di JIA. Tapi beliau sempat duduk di rumah sewa kami di Petaling Jaya masa tu dalam beberapa minggu. Baik, Jamal namanya. Jamal seorang yang baik, seorang yang lembut hati. Jamal ni kalau dia masuk dalam bilik air, hampir tak dengar dia punya bunyi shower tu ibu-ibu sekalian. Jadi saya pun pernah sekali tu pergi rapat telinga dekat dengan bilik air, nak dengar dia ni mandi ke tak mandi, tapi tak dengar air bunyi. Tapi bila dia keluar tu bersih je. Memang nampaklah muka orang mandi. Ini menunjukkan mereka memang amat jimat dalam penggunaan air. Yang berbezalah dengan kita bangsa Melayu, saya sendiri pun yang sudah terbiasa dengan air sedari kecil, maka kita ni airlah. Tapi kalau bangsa Arab, okey, saya tak pastilah bangsa Arab tu kesemuanya ataupun secara umumnya, tambah-tambah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka biasa istijmar.
Ya, mereka biasa istijmar. Dan hal ini menjadi biasa kalau orang yang pergi ke negara-negara Eropah, mereka memang istijmar, ya. Okey, soal jelid tak jelid itu cerita lain. Ceritanya daripada sudut hukum, ya boleh. Mereka istijmar dan mengikut cerita yang saya dengar daripada beberapa orang, yang mungkin ibu-ibu, puan-puan pun ada pengalaman masing-masing. Kalau di negara Australia sebagai contoh, ataupun negara mana lagi, Jepun dan sebagainya, bilik air mereka tu memang kering sekering-keringnya. Ia amat berbeza dengan kita di Malaysia ni, memang bilik air itu basah lah. Okey, baik. Jadi di sini tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Imam Bukhari bawa bab ini, babul istinja bil ma', bab istinja dengan air, untuk mengkritik golongan-golongan yang menyatakan istinja dengan air ini tidak membersihkan. Dia macam tu. Kalau kita ni, kita tengok istinja dengan air yang bersih. Istinja dengan batu tu macam mana kita pun tak pandai. Okay. Tapi bagi zaman dahulu, dia sampai satu tahap, istinja dengan batu itulah yang betul-betul bersih. Manakala istinja dengan air ini, dia belum lagi cukup bersih. Maka Imam Bukhari pun bawa hadis ini, ibu-ibu dirahmati Allah, disebut di sini. Imam Bukhari bawa hadis ini dengan tujuan untuk mengkritik. Arada bihadhihi turjumah ar-raddu ala man karihahu. Tujuan Imam Bukhari ialah untuk mengkritik orang yang memakruhkan istinja dengan menggunakan air. Sampai macam tu ya. Okey, itu tujuan Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga ada orang yang menyatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah istinja menggunakan air. Maka Imam Bukhari pun dah bawa tajuk ini, babul istinja bil ma', dan membawakan hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik untuk membuktikan bahawasanya Nabi SAW pernah beristinja dengan menggunakan air. Okey, jadi itu perkara yang pentinglah untuk kita memahami fiqhul Bukhari. Kemudiannya ibu-ibu dan rahmat Allah, kalau kita lihat ya sebagai contoh, ini cerita zaman dulu-dulu lah ni. Huzaifah bin Al-Yamani. Ingat ya, Huzaifah bin Al-Yamani orang mana? Kak Liza, ibu-ibu. Huzaifah Al-Yamani orang mana? Orang Yaman lah, sebab belakang tu Yamani. Okay. Kalau Kak Liza nak kata kalau orang Yaman, dia mesti nun dan ya. Al-Yamani. Sekarang ada ya tak kat nun tu? Oh, tak ada. Tak ada. Ya, kot Ya Yaman tu tu dipanggil Yamani. ya unisbah. Ya unisbah maknanya ya yang menunjukkan usul kita. Ya, contohnya kita kata Huzaifah Al-Yamani, Huzaifah orang Yaman. Begitu juga dengan Bukhari. Kerana ia berasal dari Bukhara, Muhammad ni asal dari Bukhara, maka orang panggil dia orang Bukhara. Tapi orang tak panggil Muhammad Al-Bukhara. Orang panggil Muhammad Al-Bukhari. Ada ya di belakang menunjukkan nisbah. Artinya ia orang Bukhara. Al-Baihaq. Seorang ulama yang berasal daripada Baihaq, maka ia dipanggil Al-Baihaqi. Okey. Tapi dalam kes Huzaifah bin Al-Yamani, ada dua tanda yang perlu kita fahami. Satu, tidak ada ya pada Al-Yaman. Dan yang keduanya, disebutkan terang-terangan, Huzaifah itu bukan Huzaifah Al-Yamani, tapi Huzaifah bin Al-Yamani. Huzaifah anak Al-Yamani. Namun sebenar ayahnya Al-Yamani, dan sebenarnya ini silap. Sepatutnya Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma, bukannya radhiyallahu anhu, ya. Radhiyallahu anhuma, itu yang tepat. Al-Yamani nama sebenarnya ialah Hisil ataupun Husail. Beliau ni telah ada sedikit kesilapan, beliau telah melakukan pembunuhan, kemudian beliau melarikan diri dan akhirnya beliau mendapat bantuan daripada pihak yang lain. Beliau ini bersekutu dengan kumpulan yang berasal dari Yaman. Maka kerana beliau ni ada pakatan dengan orang yang berasal dari Yaman, maka Hisil dipanggil sebagai Al-Yaman, yakni orang yang ada kaitan dengan orang Yaman. Ada persepakatan dengan orang Yaman. Tapi beliau sendiri orang Mekah. Ya, beliau sendiri orang Mekah. Jadi Huzaifah bin Al-Yamani
radhiyallahu anhuma. Nama Al-Yamani ialah Hisil. Al-Yaman ialah gelaran beliau, ya. Huzaifah bin Al-Yaman, Al-Yaman gelaran. Baik. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma ditanyakan tentang hukum beristinja dengan menggunakan air. Okey. Orang tanya dia, Huzaifah, macam mana ni hukum kalau kita istinja guna air? Apa kata dia? Izan la yazalu fi yadinatan. Kalau begitu tanganku masih kotor. Okey, begitu. Maknanya kalau istinja guna air, tangannya akan kotor, tak bersih lagi. Okay. Boleh jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma berkata demikian kerana pada masa tersebut sukar untuk mendapat air. Ya. Jadi air yang digunakan itu sedikit. Oleh kerana air yang digunakan itu sedikit, itulah yang menyebabkan mungkin dia punya bersih tu tak bersih sepenuhnya. Tangan tu masih ada lagi kotoran dia. Sebagai contoh gitulah. Okey. Wa anna fi'ana anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma kana la yastanji bil ma'. Ibn Umar radhiyallahu anhuma tak pernah beristinja menggunakan air. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma menyatakan, "Ma kunna naf'alu." Kami tak pernah beristinja dengan menggunakan air. Okey. Kemudiannya kalau ikut Imam Malik, Imam Malik menyatakan annahu ankara an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istanja bil ma'. Imam Malik menafikan maklumat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beristinja menggunakan air. Bagi Imam Malik, setakat maklumat yang beliau ada, tak ada pun Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja dengan menggunakan air. Okey. Dan ada seorang ulama dari mazhab Maliki namanya Ibn Habib. Ibn Habib iaitu ulama Maliki, annahu mana al-istinja bil ma' li'annahu mat'um. Beliau tidak membenarkan istinja dengan menggunakan air kerana air itu merupakan sumber minuman. Jadi di sini ni pada peringkat awal Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an menyenaraikan beberapa orang yang menafikan bersuci menggunakan air. Antaranya Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma, Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Ibn Zubair radhiyallahu anhuma, bahkan Imam Malik menafikannya, seorang ulama mazhab Maliki Ibn Habib pun menafikannya. Maka kerana ramai juga ulama-ulama yang tidak bersetuju dengan istinja menggunakan air, maka Imam Bukhari pun datangkan hadis ini dengan tajuk Babul Istinja bil Ma'. Bab bersuci dengan menggunakan air untuk menyatakan boleh kita menggunakan air. Dan sebagaimana saya jelaskan kepada puan-puan dan ibu-ibu tadi, ini kita kena faham dengan zaman mereka. Zaman air sedikit, zaman air dianggap sebagai benda yang berharga, sebagai bahan minuman, sebagai bahan untuk masakan. Air kalau digunakan untuk istinja mungkin tidak bersih sepenuhnya. Ia berbeza dengan konteks pada zaman terkemudian. Bukan zaman sekarang, pada zaman-zaman terkemudian. Yang mana kalau kita lihat dalam perbincangan fikih, zaman-zaman terkemudian, ulama menyatakan istinja yang terbaik ialah kita menggabungkan antara nilai istinja bil ma' dengan istijmar. Dua-dua kita buat. Itu merupakan kaedah yang terbaik. Contohnya kalau zaman sekarang guna tisu, maka menggunakan tisu kesat campur dengan air, itulah yang terbaik. Kaedah kedua yang terbaik ialah istinja dengan menggunakan air. Dan kaedah ketiga yang terbaik ialah istinja dengan menggunakan bahan-bahan kasar seperti tisu kasar tadi. Dan saya ada tengok juga perbahasan tentang menggunakan tisu basah. Sebab zaman dulu dia tak ada tisu basah. Tisu basah ni teknologi zaman sekarang kan. Tapi duk baca-baca tu, nampak gaya tisu basah ni dia tidak berfungsi untuk menghilangkan najis. Yang berfungsi ialah tisu kasar. Sebagaimana yang biasa digunakan di toilet, tempat-tempat yang tertentu kan. Okey, tisu basah tidak. Baik. Kemudiannya ibu-ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat hadis ni ada sedikit kekeliruan, dan kekeliruan ini saya pun tak tahu sebenarnya apa jawapan yang paling sesuai dalam bab ini ya. Ini dia kata, ana aji'u ana wa hulam.
kata Anas bin Malik, saya ni teman Nabi SAW dan seorang anak muda. Kalau buku ibu-ibu tu dia kata anak kecil. Ya, anak kecil. Okey, baik. Anak kecil, anak muda. The gulam ni artinya budak yang kalau lelaki lah gulam kan. Gulam ni sekitar umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, yang dekat-dekat dengan umur baligh. Jadi itulah gulam namanya. Baik. Sebut. Jadi gulam ni siapa? Ceritanya, gulam ni kalau kita lihat dalam satu riwayat, dia sebut gulam itu minna daripada golongan kami. Okay, daripada golongan kami itu artinya golongan Ansar lah. Ay minal Ansar. Maknanya saya dengan ada seorang budak tu, yang ni budak tu siapa? Minna daripada golongan kami, orang Ansar. Okay, satu. Kemudiannya maklumat lain yang kita temui, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia sebut Nahawi, disebut Nahawi ay muqaribun li fistin. Budak yang teman saya untuk bawa segayung air jumpa dengan untuk bagi kepada Nabi SAW itu umurnya lebih kurang umur saya aja. Maknanya kalau Anas tu jadi khadimun Nabi SAW dalam usia awal belasan tahun begitulah. Maknanya beliau jadi khadimun Nabi dalam usia tempoh 9 ke 10 tahun. Dalam umur 20 tahun macam tu Nabi SAW wafat kan. Okay. Jadi Anas ni kata budak ni lebih kurang umur saya lah. Mungkin masa tu 11 tahun, 12 tahun begitu, Allah Alam. Okay. Lebih kurang, itu maklumat kedua yang kita dapat. Satu, budak tu orang Ansar. Yang kedua, budak itu daripada umurnya lebih kurang umur kami je. Ya, lebih kurang umur saya katanya. Lebih kurang umur saya. Baik. Yang ketiga, perkataan gulam itu sendiri, apa maksudnya? Gulam ini, ia min ladun al-fitam ila 7 sinin. Itu kata sebagian ulama. Iaitu bermula daripada tempoh tamat menyusu sehinggalah umur 7 tahun. Ulama kata macam tu, tamat menyusu sampai umur 7 tahun. Itulah gulam. Tapi saya rasa itu tak tepat. Yang tepatnya kalau tamat menyusu sampai umur 7 tahun, umur 8 tahun, ia dipanggil sebagai al-walad ataupun al-wildan. Ya, al-wildan. Dia kalau budak-budak syurga ni kan, ibu-ibu, dia ada dua. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, ada wildan. Dan satu lagi, yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Begitu ke ayat dia dalam surah At-Tur, Ghilman. Jadi Ghilman itu dia beza dengan Wildan. Kalau Wildan maknanya budak-budak yang jadi pelayan syurga nanti, yang diciptakan khas oleh Allah Azza wa Jal, usianya lebih kurang dalam 7-8 tahun. Tapi ada satu lagi kategori pelayan-pelayan syurga yang lebih besar daripada Wildan, namanya Ghilman, dalam usia 11-12 tahun. Okey, jadi ada dua pelayan syurganya, Wildan dan juga Ghilman. Baik. Jadi kalau bermula tempoh menyusu sampailah 7 tahun tu, nampak gaya kurang tepatlah tafsiran al-ghulam. Yang sepatutnya itu ialah al-wildan. Kalau Zamakhsyari ni pengarang tafsir Tafsirul Kasyaf, tafsir yang terkenal dalam bab bahasa. Beliau ada mengarang kitab Asasul Balaghah. Asas ilmu balaghah. Kata beliau, annal ghulama huwa saghir ila haddil iltiha. Anak kecil, dia tempoh gulam ni macam mana budak kecil sampailah dia dekat-dekat usia nak tumbuh janggut. Mana dekat-dekat baligh lah. Dalam usia 11-12 tahun. Yang kita Melayu ni mungkin taklah, ini cerita orang Arab. Cerita orang Arab ni yang mudah berjanggut, berjambang itu. Okay. Ataupun fa'in qila lahu ba'dal iltiha ghulam fahuwa majaz. Kalaulah ada budak yang dah usia 15 tahun, yang dah usia 16 tahun dipanggil sebagai ghulam, ia hanyalah dalam bentuk kiasan. Ia hanya dalam bentuk kiasan. Jadi di sini contohnya ibu-ibu sekalian, kita tengok satu ayat Quran.
Okey. Sekejap ya. Kita tengok ayat ini. Satu, kita tengok suratul Kahfi. Yang kedua, kita sambung tengok suratul Tur tadi. Okey, suratul Tur itu apa kata Allah? Wa yatufu alaihim ghilman. Nampak tak ghilman? Bukan wildan. Sedangkan dalam suratul Waqiah kita akan jumpa wildan. Dalam kita tunjuk bukti bagi puas hati Sorry, suara tak berapa baik puasa hari ni. Al-insan. Okey. Kalau kita tengok Al-Waqiah ni, Kak Liza. Wildan. Nampak wildan ayat 17. Suratul Insan. Suratul Insan. Wa yatufu alaihim wildan. Okey, jadi wildan dalam suratul Waqiah wildan. Dalam suratul Insan wildan. Dalam suratul Tur ghilman. Ghilman. Dan saya dah baca kupasan daripada Dr. Fadil Salih Al-Samirai berkaitan dengan wildan dan juga ghilman. Tapi Dr. Fadil tidak memberikan jawapan. Kenapakah dalam suratul Tur dipanggil ghilman? Kenapa dalam suratul Waqiah dan suratul Insan dipanggil wildan? Bila tak bagi jawapan. Tapi akhirnya saya jumpa jawapan yang begitu spesifik, ilmiah, perbahasan satu-satu dia cungkil. Kenapakah surah ini dinamakan ghilman? Kenapa surah ini dia cerita tentang wildan? Hakikatnya ada dua lah. Wildan ada, ghilman pun ada. Cumanya wildan ini, kenapa dalam ayat ini dia cerita pasal wildan? Kenapa dalam surah Waqiah dia cerita pasal wildan? Kenapa dalam surah ini dia cerita pasal ghilman? Kajian itu sangat memukau. Nah, tapi kita tak ceritalah di sini ya. Ia memerlukan masa untuk saya buat tulisan. Satu-satu kita keluarkan dia punya hujah. Itu memang best lah kalau kajian macam ni. Ini memang kegeraman dan juga kegemaran Kak Lina ya. Berkaitan dengan kajian-kajian spesifik sedemikian rupa. Baik. Kalau kita lihat dalam cerita ini. Mana ya? Ghulam. Ghulam. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman. Ghulaman. Jadi perkataan digunakan ialah ghulam. Sedangkan ghulam yang kita tahu ni ialah kalau ikut asas bahasa tadi, budak yang belum baligh. Ini menunjukkan kalau kita terima hujah tadi, bermakna Khadir alaihi salam telah membunuh budak yang belum baligh. So, dalam perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khadir kan alaihi salam jumpa dengan budak itu Quran kata namanya ghulam. Ghulam ini telah dibunuh oleh Khadir. Dan katanya, kalau kita ikut yang tadi, ghulam ialah budak yang belum baligh. Jadi adakah Khadir membunuh budak yang belum baligh? Kalaulah dia membunuh budak yang belum baligh, di mana dia punya sifat perikemanusiaan? Islamkah begitu? Kalau kita bahaskan, adakah itu satu ciri Islam? Membunuh orang, walaupun dia kata nanti-nanti budak ni jadi budak jahat. Tapi bolehkah kita membunuh seseorang dengan alasan nanti budak ni jadi jahat dan dia akan menyusahkan mak ayah dia nanti? Adakah alasan itu alasan yang munasabah? Okey, baik. Jadi kita cuba tengok, ibu-ibu sekalian, perbahasan tentang perkataan ghulam ini sedikit. Walaupun kita bincang hadis, kita bincang hadis. Tapi kita cuba lihat sedikit. Apa sebenarnya cerita tentang ghulam? Okey. Saya tak nak ambil di sini. Sebab saya dah tengok ada perbahasan dalam kitab At-Tafsirul Kabir. Apa kata Fakhruddin Ar-Razi? I'lam anna lafzal ghulam qad yatanawalu syabbal baligh. Ketahuilah bahawa lafaz ghulam boleh bermaksud pemuda yang telah baligh. Ya, orang yang telah baligh. Dalilnya apa? Dalilnya ucapan orang Arab. Ucapan orang Arab yang menyatakan ra'yu syaikh khairum min mashhadil ghulam. Pandangan orang tua yang makan garam banyak lebih baik daripada kesaksian ghulam. Jadi di sini ucapan orang Arab ini telah menunjukkan kata lawan, antonim antara orang syekh dengan ghulam.
Bermakna adakah sesuai kita katakan orang tua lawannya ialah anak-anak kecil? Tak sesuai. Itu bukan lawan yang sesuai. Yang sesuainya lawan kepada orang tua ialah anak muda. Ya, lawan orang tua ialah anak muda. Maka sebab itulah bagi Ar-Razi, gulam ialah orang yang telah baligh. Ya, orang yang telah baligh. Okay, sekejap. Saya nak tengok satu benda sekejap. Mana dia? Okey. Dan dengan minta maaf, perkataan gulam ni dia asal daripada al-irtilam. Al-irtilam. Okey, al-irtilam ni apa makna dia? Al-irtilam, dengan minta maaf ya ibu-ibu, syiddatus syabaq. Orang yang kuat nafsunya, keinginan dia. Jadi kalaulah dia kuat keinginan, mana yang kuat keinginan? Budak kecil ke orang muda? Orang muda bukan budak kecil. Jadi sebab itulah bagi Razi, yang tepatnya perkataan gulam ialah orang yang telah baligh. Ya, orang yang telah baligh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey. Sebab itu dia ada perbahasan di sini. Okey, dia perbahasan dia tentang saya tak ingatlah nak cari kat mana, tapi izinkan saya untuk cari yang mudah aja. Tak nak pening-pening. Berapa sebenarnya umur Anas bin Malik radhiyallahu an ketika beliau berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umur Anas bin Malik ni, ini perbahasan yang masyhur, tapi kenapa tak ada di sini ya? Saya tulis sini Anas bin Malik. Okey. Anas bin Malik ni dia sebut dialah yang duduk serve Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya sediakan air untuk istinja, ya. Okey. Dia start jadi pembantu Nabi ni umur dia 9 tahun ke berapa tahun? Saya pun dah lupa, dah lama tak ulang kaji benda ni. Siapa yang ingat? Siapa ada maklumat ibu-ibu sekalian? Betul lah ni. Dia Nabi sampai di Madinah umurnya 10 tahun dan mati, Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam meninggal masa beliau berusia 20 tahun. Tadi saya sebut 20 tahun kan? Okey. Jadi 10 tahun jadi khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah usia 20 tahun. Sebenarnya dalam isu ini ada pengkaji, antaranya guru saya sendiri mengkritik, betulkah Anas bin Malik ni jadi khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam masa usia 10 tahun? Itu kritikan dia. Sebab kalau 10 tahun ni belum baligh. Dan kalau budak 10 tahun ni sesuaikah untuk dia menjadi khadim menurut ilmu pendidikan? Sudut ilmu pendidikan anak-anak ni sesuaikah 10 tahun ni dah jadi khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Bagi ulama yang setuju, mereka akan menggunakan dua hujah. Hujah yang pertama itu yang dicatat dalam sejarah. Bila Nabi sampai ke Madinah, Ummu Sulaim terus jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebut, "Wahai Rasulullah," dan Ummu Sulaim ini mak ibu saudara sesuai Nabi, "Wahai Rasulullah, ini anak saya Anas bin Malik, umur dia masa tu 10 tahun, ambillah dia untuk dijadikan khadim kamu, pembantu kamu." Okey, baik. Jadi Rasulullah ambil Anas bin Malik jadi khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mendidik Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik ni termasuk dalam 7 kelompok sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi ulama yang mempertahankan, satu hujahnya fakta, yang keduanya bukanlah Nabi suruh dia buat kerja berat-berat pun, tapi Nabi tujuannya ialah Nabi nak mendidik Anas bin Malik. Bila jadi khadim Nabi, nak tak nak hubungan dia rapat dengan Nabi. Ke mana-mana Nabi pergi, dia pergi. Okey. Jadi di situlah dia ada peluang untuk belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi golongan yang tak setuju, dan golongan ini minoriti termasuk guru saya pun, beliau membahaskan tidak sesuai dengan umur 10 tahun tu nak jadi khadim Nabi. Paling kurang kita katakan usianya dalam 13 tahun ataupun 14 tahun.
Itu sesuai. 10 tahun ni usia nak bermain lagi. Dan kalau kita ikut dalam pendidikan Nabi pun, umur berapa kena rotan kalau tak nak salat? Berapa Kak Liza? 10. 10. Ada hadis ke kata 10? 7 tahun ajar dulu. 10, lepas tu 10 kan 7 Ustaz? tahun ajar. Kemudian? Lebih daripada 10 tahun lah kalau tak ni Okey. kena rotan. Tak tahu Wallahu lah dengar a'lam. macam tu, Ustaz. Hadis Nabi menyatakan muru auladakum bisalah wa hum sab'a sinin. Suruhlah anak kamu solat ketika kita tengok muru auladakum bisalah. Ini hadis Nabi muru auladakum bisalah wa hum sab'a sinin. Suruhlah anak kamu solat ketika dia berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah ia, wadribuhum 'alaiha li'ashar, dan pukullah ketika usia 10. Dalam bab ini ulama pengkaji 7 tahun ni adakah maksudnya darjah 1, 10 tahun tu darjah 4. Jadi setakat apa yang saya baca, pandangan yang kuat dalam isu ini ialah bukanlah kita suruh anak kita solat tu usia 7 tahun bermakna darjah 1 kalau mengikut zaman sekarang, tetapi maksudnya ialah setelah selesai usia 7 tahun masuk usia 8 tahun. Kalau dalam bahasa mudah, darjah 2. Dan pukul apabila usia 10 tahun tu bukan apabila masuk usia 10 tahun darjah 4 tu, tak. Tapi setelah selesai umur 10 tahun, yakni masuk usia 11 tahun. Jadi darjah 5. Gitu Kak Liza ya. Itu cara ulama memahami hadis tersebut. Jadi kalaulah budak ni dia kena watan pun dengan syarat pendidikan diberikan. Pendidikan diberi, suasana dibentuk, ibu bapa menunjuk contoh tauladan yang terbaik, suruh pun dah suruh, tapi tak nak juga salat kerana terpengaruh dengan rakan sebaya sebagai contoh. Masuk umur 11 tahun, maka pendidikan mula masuk level yang baru, iaitu ada sedikit unsur menakut-nakutkan ataupun ketegasan. Rotan. Okey. Jadi kalaulah rotan itu bermula 11 tahun, adakah logik Anas bin Malik radhiyallahu an menjadi khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam usia 10 tahun? Itulah hujah yang boleh digunakan. Ala kullin, perkara itu bukanlah perkara yang besar melibatkan akidah pun. Siapa kata 10 tahun, itulah pandangan kebanyakan sejarah. Siapa yang tak nak kata Anas bin Malik bukan umur 10 tahun, tapi Anas bin Malik usianya 13 tahun, ya, perkara itu pun boleh dipertimbangkan. Tidaklah yang kata 10 tahun masuk syurga, yang kata 13 tahun masuk neraka. Tak ada. Itu semua ijtihad. Sebab tak ada fakta yang sahih yang tepat. Yang kata 10 tahun itu adalah riwayat-riwayat yang masih lagi boleh dipertikaikan. Betulkah begitu? Okey. Jadi saya nak cerita poin dia ialah gulam tadi. Jadi gulam ini kalau kita terima dia sebagai budak kecil, logikkah budak kecil jadi khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sediakan air untuk Nabi, ataupun lebih tepat kalau orang tu dia besar sikit. Dia besar sikit, mungkin dah sekolah menengah ke, sesuailah untuk Nabi minta bantuan daripada dia untuk menyediakan, untuk berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan. Bukan hanya dalam bab air. Kalau dalam bab air saja, budak kecil pun boleh buat. Tapi dalam apa-apa keadaan, barulah dinilai agak sesuai. Ya. Jadi dalam bab ini kita sebut remaja lah ke Ustaz. Dalam usia begitu, remaja. Remaja. Bukan anak kecil lah. Betul. Tapi dia panggil bukan anak kecil yang tahap wildan, tapi kalau dalam kes ini, kalau Anas bin Malik, ulama khilaf, ada khilaf tadi kan. Tapi dalam kes gulam yang membantu Anas bin Malik tadi, tak mustahil kalau umurnya 10 tahun. 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, tak mustahil. Tapi ceritanya bukanlah budak yang terlalu kecil. Bukannya 6 tahun, bukannya 7 tahun. Tapi dekat-dekat baligh ataupun telah baligh. Ya, telah baligh. Baik. Jadi makna saya nak ceritanya, dia ada perbahasan bahasa yang melibatkan sejarah lah, itulah. Okay. Dan kalau kita lihat
Okey, kalau kita lihat ke depan lagi. Sekejap kat mana saya nampak tadi ya. Okey, tak apa. Kita terus ke depan lagi. Mereka bawa gayung. Gayung itu idawah. Idawah. Gayung kecil yang tidak dibuat daripada kulit. Yang dibuat daripada kulit. Okey. Gayung kecil. Nampak tak dalam buku tu Kak Liza? Ibu-ibu yang ada buku. Tengok muka surat bawah sekali. Muka surat 85 baris bawah sekali. Dia kata apa dia? Idawah tergayung. Huruf hamzah pada kata ini dibaca kasrah. Artinya gayung kecil yang tidak terbuat dari kulit. Idawah, gayung kecil yang tak terbuat daripada kulit. Tolong tanda buku itu ada sedikit kesilapan. Yang betulnya ialah bikasril hamzah inaun saghirun min jildin. Gayung kecil yang dibuat daripada kulit. Bukan yang tidak dibuat daripada kulit, tapi yang dibuat daripada kulit. Jadi buku tu ada sedikit kesilapan lah. Tak apalah, biasalah tu mana-mana buku. Kalau ibu-ibu nak cari buku yang langsung tak ada kesilapan tu, saya tak tahulah nak cari buku apa, Al-Quran je lah. Yang langsung tak ada kesilapan. Buku yang saya buat ni pun berapa banyak kesilapan yang berlaku. Biasa. Okey, kalau tengok ni dalam kamus. Idawatun jirabun saghirun min jildin. Bekas kecil yang dibuat daripada kulit. Tujuannya apa? Untuk mengambil air. Sekejap ya, ada orang call. Okey, sorry. Jadi ini kesilapan yang berlaku dan saya sendiri pun pernah hubungi pihak pustaka Imam Syafi'i ni. Saya pun bagi tahulah beberapa tempat yang saya temui sedikit kesilapan. Kesilapan tu kesilapan kecil. Tapi dah saya sebut terima kasih, saya guna ayat yang baik-baiklah, puji usaha mereka ni. Terjemahan yang dibuat oleh Pustaka Imam Syafi'i ialah terjemahan yang terbaik pernah dihasilkan. Jadi kita puji mereka, cuma kita nak kalau nak terbitkan lagi, biar langsung tak ada kesilapan kerana hasil mereka ni sangat hebat. Bila hasil mereka sangat hebat, lagi hebat kalau langsung tak ada kesilapan. Tapi sukar untuk mengelak daripada tiada kesilapan tu. Ya. Dia ada satu lagi terjemahan Fathul Bari, iaitu Pustaka Azam. Tapi tu banyak kesilapan. Okay, yang ni yang terbaik lah. Okay. Jadi ibu-ibu sekalian, mereka bawa segayung kecil, yang bekas kecil itu dibuat daripada kulit ya, bukan tak terbuat dari kulit, tapi dibuat daripada kulit.
Dan bekas itu mimma dipenuhi dengan air. Maknanya mamlu'ah mimma dipenuhi dengan air, digunakan untuk Nabi SAW beristinja. Okey. Yang lain-lain itu bagi saya tak ada apa dah. Ada pendapat yang menyatakan air itu digunakan oleh Nabi SAW untuk berwuduk, tapi sebenarnya tidak. Yang tepatnya memang digunakan untuk beristinja. Okey, selesai yang tu, kita ke hadis depan lagi. Hadis ke depan lagi pun lebih kurang sama dengan isu ini, tapi ada sedikit nilai tambah dan ada sedikit perbezaan yang dibawakan, ya. Okey ni. Bab man humila ma'ahul ma' lituhurihi. Ini nak tajuk bab dia. Bab orang yang dibawakan air untuk bersuci. Bab orang yang dibawakan air untuk bersuci. Okey. Apa cerita dia ni? Wa qala Abu Darda radhiyallahu an, alaysa fikum sahibun na'lain wat tahuri wal wisad. Kata Abu Darda radhiyallahu an, bukankah di antara kalian ada seorang yang bertugas mengurus kedua sandal Nabi SAW, na'al? Bukankah ada kalangan kalian ini orang yang menjaga kedua-dua capal Nabi SAW, wat-tahur, air untuk bersuci, wal wisad, dan bantal beliau? Wisad ialah bantal. Bukankah ada kalangan kamu yang duk jaga sandal Nabi, yang duk jaga air untuk bersuci dan untuk menjaga bantal Nabi SAW. Wa bihi qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Syu'bah an Abi Mu'adz huwa Atha bin Abi Maimunah qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas kata apa dia, ibu-ibu sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa ghulamun minna ma'ana idawatun mimma. Hadis yang tadi lah. Apabila Nabi SAW qada hajat, saya dan seorang lagi anak muda ikut Nabi dengan membawa air yang penuh. Okey, ada satu isu. Hadis ni kita tak nak bincang dah sebab kita dah bincang tadi hadis tersebut kan. Kita dah bincang dah. Okey, tapi ada benda lain kita nak bincangkan. Wa qala Abu Darda alaysa fikum hadzal khitab li Alqamah bin Qais. Maknanya ini dia sebut kepada Abu Darda ni sembang dengan Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais. Baik. Wal muradu bi sahibin na'lain. Dia nak kata kepada Alqamah. Alqamah ni tabi'in. Alqamah ni tabi'in. Bukan ke kalangan kamu sekarang ni. Bukankah zaman kamu sekarang ni masih hidup lagi? Orang yang dulu jaga capal Nabi masih hidup? Orang yang jaga air Nabi untuk beristinja masih hidup? Dan orang yang menguruskan bantal Nabi SAW pun masih hidup? Ceritanya kalau mereka ni masih hidup, kenapa tidak pergi berguru dengan mereka? Itu poin dia sebenarnya. Ya? Baik. Jadi dia sebut kepada Alqamah bin Qais, anak murid dia ni, jadi orang-orang macam ni masih hidup lagi. Siapakah penjaga kedua sandal Nabi SAW? Iaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lah orang yang menjaga kedua-dua capal Nabi SAW. Ya. Okey, satu. Yang kedua, apa maksudnya? Dialah yang bawa capal Nabi SAW apabila diperlukan oleh baginda SAW. Sampai demikian khidmat para sahabat terhadap Nabi SAW. Sampai capal pun tolong bawa. Itu kita tak ada Nabi dah. Kita masih ada siapa? Kita ada ibu mungkin, bapa mungkin, anak-anak. Ataupun anak-anak kita masih ada ibu dan bapa kita lah. Maka anak-anak itu perlu dididik untuk berbakti kepada ibu dan bapa dia. Jadi bila ibu dan bapa nak keluar rumah aja, tak Liza nak keluar rumah aja, mesti anak itu dilatih
untuk meletakkan capal pada Kak Liza sebagai contoh. Memudahkan urusan. Kecuali capal tu memang dah mudah disarung, itu tak apalah, mudah disarung. Tapi kalau duduk atas ke, duduk dalam rak kasut ke, duduk atas rak ke, dia tolong ambil, dia tolong letak. Itu antara bakti yang boleh kita didik ataupun ajar. Baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat di sini, hadis ini bercampur dengan kenyataan daripada Abu Darda radhiyallahu anhuma menunjukkan bahawa anak muda yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik ini yang tadi, saya dan seorang anak muda bawa air yang penuh untuk kegunaan taharah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak muda yang dimaksudkan itu ialah Abdullah bin Mas'ud. Boleh jadi anak muda itu ialah Abdullah bin Mas'ud. Persoalan dia, kalaulah orang itu merupakan Abdullah bin Mas'ud ialah orang yang tua. Lebih tua daripada Anas. Kalau Anas masa tu umurnya 10 tahun mungkin, 13 tahun mungkin, 15 tahun mungkin. Abdullah bin Mas'ud. Cuba ibu-ibu kira ya. Abdullah, tak apalah kita tengoklah. Bagi kita sama-sama study ni biar ada kita nampak satu-satu. Barulah ibu-ibu akan puas kan. Abdullah bin Mas'ud. Okey. Mana kitab dia ni? Oh, sini tak ada. Kenapa sini tak ada ya? Dan ceritanya pendek kat sini. Dia ada satu tempat yang saya tengok tadi. Agak jelas dia punya perbincangan dia tu, Abdullah bin Mas'ud. Tapi sini tak ada tadi. Abdullah bin Mas'ud ni, beliau meninggal dunia pada usia 63 tahun. 63 tahun tu masa tu tahun ke-33 Hijrah. Okay, kira Abdullah bin Mas'ud meninggal usia 63 tahun. Okay, Ibn Mas'ud wafat usia 63 tahun. Pada tahun 33 Hijrah. Okey, bermakna berapa Kak Liza? Usia Ibn Mas'ud ketika 1 Hijrah ialah berapa? Takkan nak masuk 2 tahun Ustaz? 1 Hijrah? 1 Hijrah tu Salah 1 Hijrah umur nak dekat 2 tahun. tak. Saya ulang balik Kak. Abdullah bin Mas'ud, cuba tengok tu kat ruangan chat ada tu. Abdullah bin Mas'ud wafat pada usia 63 tahun. Pada tahun 33 Hijrah. Jadi masa 1 Hijrah tu umur beliau berapa? 32. 32? Macam mana boleh jadi 32? Macam mana Ibu Balkis kira 33? Dia masa hijrah 33 kan? Masa meninggal Abdullah bin Mas'ud meninggal kerana 63. Ya. Pada tahun 33 Hijrah. Oh, pada tahun 33 Hijrah. Okey. Ingatkan Jadi pada awal Hijrah tu berapa umur beliau? 30 tahun. Terima kasih banyak Puan Hamidah ya. 30 tahun. Jadi kalau usia, berjaya ada. Barakallahu fikum. Kalau usia beliau radhiyallahu an 30 tahun, jadi maknanya beliau berkhidmat pada Nabi ni dah umur 30 lebih lah. Nanti umur 30 lebih. Logikkah dalam usia 30 lebih tu, beliau dipanggil ghulam? Sebab Anas bin Malik kata, saya bersama dengan seorang ghulam, saya bersama dengan seorang budak, berbakti kepada Nabi SAW menyediakan air kepada baginda. Jadi logikah orang yang berusia 30 tahun dipanggil ghulam?
Okay, Ibu Zaitun kata tak logik kan. Okay, maka di sini kata Ibn Hajar, Wakila libni Mas'ud sahibun na'lain majazat tadi. Bukannya tu. Okey. Dia kata macam ni, hadis Anas campur dengan kenyataan daripada Abu Darda. Abu Darda kata, bukankah kalangan kamu masih hidup lagi? Orang yang jaga sifat Nabi, orang yang jaga air untuk Nabi bersuci, orang yang jaga bantahan Nabi masih hidup. Siapa orang tu? Abdullah bin Mas'ud. Orang tu masih hidup, namanya Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu tak rujuk beliau dalam urusan-urusan agama? Itu point dia. Maka Alqamah, siapa anak murid dia tadi? Alqamah bin Qais memang antara murid Abdullah bin Mas'ud. Maka di sini disebut Ghulam, kalau betul lah Ghulam yang dimaksudkan itu ialah Abdullah bin Mas'ud, ia merupakan Ghulam dalam bentuk majazi. Ya. Anna lafzal ghulam bitadaqu ala ghairi saghir majazan. Lafaz ghulam boleh digunakan untuk orang yang dah besar, yang umur 20 lebih, dalam bentuk kiasan, ya, dalam bentuk kiasan, bukannya dalam bentuk hakiki. Hakikinya ya, umur dalam 10 tahun, 11 tahun, 11 tahun, itu ghulam. Dan kalau kita jumpa budak, kita akan panggil ghulam. Ta'al huna. Wahai anak, kalau orang Kelantan dia sebut awal mesti ninja awal, awang. Yakni ghulam, ghulam. Tapi macam saya sebut tadi, apabila Al-Quranul Karim telah menyatakan budak yang dibunuh oleh Khadir itu ghulam, Ar-Razi menyatakan mustahil Nabi Khadir alaihi salam membunuh seorang budak yang belum baligh yang tidak melakukan kesalahan. Maka kata Razi, ghulam yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran tersebut ialah orang yang dah besar. Orang yang dah baligh, orang yang sudah dikira dosa dan pahala, dan dia telah melakukan kesalahan jenayah yang menyebabkan dia layak dihukum bunuh pun, namun tak ada orang nak jatuhkan hukuman bunuh terhadap kesalahan yang dilakukan oleh dia, melainkan Khadir. Jadi dia dipanggil ghulam juga. Kerana ghulam, tapi ghulam itu artinya orang yang dah besar. Sebagaimana kita sebut tadi, ghulam berasal daripada al-irtilam, iaitu orang yang kuat nafsunya. Jadi kalau budak-budak dia tak ada nafsu. Dia main-main je dia, main sana sini. Yang orang dah besar ni lah yang dia ada keinginan dia terhadap macam-macam perkara. Okey, jadi di sini kalau betul Abdullah bin Mas'ud yang disebutkan, yang dimaksudkan, ia dipanggil ghulam dalam bentuk majazi ataupun kiasan, ya, kiasan. Bukannya betul-betul ni lah, bukannya betul-betul budak kecil. Okey, itulah yang disebutkan, ya. Tapi ibu yang dirahmati Allah, ada orang tak setuju. Ada orang tak setuju. Kenapa tak setuju? Okey, kita tengok sekali lagi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud orang mana? Orang Mekah ke orang Madinah? Siapa tahu? Ni Abdullah bin Mas'ud ni. Orang Mekah ke orang Madinah? Huwa Abdullah bin Mas'ud bla 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 bla. Aslama qabla dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam. Beliau telah memeluk Islam sebelum Nabi Muhammad buka pusat pengajian di Darul Arqam lagi. Dah masuk Islam dah. Beliau orang Mekah. Mekah. Orang Madinah. Jadi kalau beliau orang Mekah bukan orang Madinah, ya, macam mana boleh dikatakan ghulam itu ialah Abdullah bin Mas'ud? Kenapa? Kerana dalam riwayat yang lain yang kita bahaskan hadis sebelum ini, dan riwayat ini pun, dalam riwayat ini disebut wa ghulamun minna, dan anak muda daripada kalangan kami ini disyarahkan oleh ulama seperti Ibn Hajar ialah minal ansar, kalangan orang Ansar. Jadi kalau kalangan orang Ansar, itu bukan Abdullah bin Mas'ud. Itu bukan Ibn Mas'ud. Jadi pening kat situ lah ibu-ibu sekalian. Apa jawapannya? Wallahualam. Itu je lah jawapan yang paling baik yang kita boleh berikan. Ya, Wallahualam. Tapi ada ulama kata tak. Wa ghulamun minna bukan bererti kalangan Ansar, tapi kalangan sahabat.
atau kalangan orang yang berbakti kepada Nabi SAW. Jadi satu tafsiran menyatakan saya bersama seorang anak muda kalangan kami. Tafsiran yang pertama kata kalangan orang Ansar. Tapi tafsiran yang ke-20 menyatakan saya bersama seorang anak muda kalangan kami. Kalangan kami itu kalangan orang yang menjadi khadimun Nabi SAW ataupun kalangan sahabat. Jadi logik kalau disebutkan ia sebagai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Wallahu alam, tak tahu ikutlah ibu-ibu sekalian, Abdullah bin Mas'ud ke bukan Abdullah bin Mas'ud ke, yang penting kita tahu sahabat Nabi berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Itu je pengajaran dia. Kalau zaman sahabat Nabi dulu mereka berbakti dengan cara dengan cara serve Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula cara kita berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya nak tutuplah hadis ni. Hari itu saya pergi jumpa dengan Nazir surau kami di sini. Saya dah mengantuk sangat sebenarnya, tapi saya fikir tak bolehlah, kena jumpa jugalah dia. Pengerusi lah. Saya jumpa pengerusi, saya duduk sebelah dia. Dah habis solat witir dah. Saya duduk sebelah dia, saya baring. Dia pun dia panggil saya tu, saya sembang dengan dia. Minta maaf Haji, nak sembang sikit je. Apa perasaan Haji? Saya ni macam anak ataupun adik Haji je. Saya rasa saya pangkat adik lah bagi dia. Ya, saya ni pangkat adik lah pada Haji. Dan kalau saya minta bantuan daripada Haji, minta apa-apa, saya tinggikan suara pada Haji. Apa perasaan Haji? Dia kata, marah Ustaz. Tak sukalah tinggi-tinggi suara kan. Haji tak suka sebab saya muda kan. Saya muda, saya cakap dengan Haji kuat-kuat suara, Haji tak sukalah kan. Dia kata, tak suka. Dan kalau saya lebih tua daripada Haji pun, kalau saya tinggi suara, Haji suka tak? Tak suka juga. Cuma kalau muda lagi tak sukalah kan. Okay. Habis tu kalau Haji tak suka saya tinggikan suara pada Haji, macam mana kalau kita meninggikan suara kepada Allah Azza wa Jalla? Agaknya Allah suka ke? Ini saya tak suka. Ayat Quran sebut, saya baca ayat Quran. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kita kena doa pada Allah ni dengan dua. Satu tadarru', merendah diri. Yang kedua khufyah, merendahkan suara. Jadi cara kita berdoa pada Allah ni mesti perlahan. Perlahan itu melambangkan adab dan sopan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi macam mana, apa pandangan Haji terhadap orang yang selawat pada tarawih tu, Allahumma salli ala Muhammad. Itu meminta pada Allah, ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad. Jadi cantikkah kita meninggikan suara untuk mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata dia tak cantik. Jadi macam mana Haji dengan pengamalan yang berlaku di surau kita ni? Itulah jarum yang saya cuba masukkan pada Haji tersebut untuk beliau fikirkan, dan sebenarnya beliau memang tak setuju pun dengan meninggi-tinggikan suara. Cuma dalam usaha untuk membawa perubahan ini, ibu sekalian, memang sulit. Memang sangat sulit. Dah puaslah kita sebut. Hatta anak Tuan Haji itu dia kadang-kadang dia jadi imam, dia jadi bilal. Saya pun sembang dengan dia, saya betulkan sedikit kesilapan dia. Dia pun tanya lagi Ustaz lagi. Saya kata malaslah nak cerita banyak-banyak. Cerita banyak-banyak pun bukan buat. Tak apalah ada budak, saya kata macam tu. Dah cerita banyak-banyak pun Haji tak buat juga. Jadi senyum dia. Tapi saya tak kasar lah. Saya cakap lembut je dengan dia, gurau-gurau je. Jadi akhirnya saya kena terima satu hakikat. Untuk buat perubahan ni, dapat satu dalam tempoh setengah bulan, satu dalam setahun, jadilah ibu-ibu sekalian. Tak boleh banyak pun, satu setahun pun jadilah. Jadi itu pun dia akan kembali kepada yang lama. Kalau tak diasuh, dia akan kembali pada yang lama. Jadi untuk kita betulkan keadaan ini memang sulit. Tapi inilah cara kita berbakti kepada Nabi SAW dalam keadaan kita mesti memahami sunnatun Nabi perlu ditegakkan dengan ilmu dan juga dengan budi. Dengan ilmu dan dengan budi. Kalau kita cuba menegakkan sunnah dengan hanya menggunakan ilmu tapi tak ada budi, maknanya orang, saya lah tak berbudi, saya cakap kasar, saya pergi warning orang, hampa semua ni ahli bid'ah dan sebagainya. Orang nak terima tak perubahan itu? Takkan terima. Nak tak nak saya kena berbudi. Saya kena berbudi, saya kena santun,
saya kena baik dengan orang, saya kena cakap lembut-lembut, saya kena terangkan dengan hujah, dan saya kena reda. Lepas saya duk cerita panjang lebar, semua orang depan saya mengangguk, lepas tu tak buat-buat, saya kena reda benda tu. Sebab benda tu pernah berlaku, saya dah terangkan pasal apa dah. Saya dah terangkan tentang doa dalam antara solat tarawih. Ini tahun berapa tahun lepas kot, tahun lepas. Saya cerita doa solat tarawih ni bebas, bacalah apa-apa doa pun. Jangan terikat dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia khawatiri orang menganggap itulah doa wajib. Itulah doa solat tarawih, jangan begitu. Okey. Imam jemputan duk dengar. Dia dengar depan saya tu imam jemputan, budak lagi lah. Habis saja saya tazkirah sebelum isyak. Tazkirah tu sebelum isyak. Beliau pun, betul lah tazkirah sebelum isyak. Imam adik tu pun jumpa dengan saya, Ustaz. Memang sekian-sekian dia. Macam tu lah yang patutnya. Oh macam tu. Tapi bila jadi imam, dia buat balik. Saya pun aduhai, dia buat pula. Lepas tu saya pun sembang dengan dia, dia datang tempat saya. Temang Ustaz, takut nak buat. Takut nak tinggal benda tu. Saya akan fikir dalam hati, kenapa mesti takut? Saya dah cerita tadi pada semua jemaah. Saya dah cerita. Jemaah semua dah hangguk. Kalau imam terus kekal buat, orang ni tak tahulah. Orang ni tak ada panduan lah untuk melakukan perubahan. Jadi kenapa nak takut? Sedangkan saya dah cerita dah benda tu. Tapi saya kena redha lah. Tak apalah. Yang penting saya akan cerita lagi tanpa putus asa. Itu budi. Malangnya apabila ada orang nak menegakkan sunnah tapi dengan cara yang kasar. Itu yang dipesan oleh Buya Hamka. Jadi ada seorang anak muda, dia hantar surat pada Buya Hamka. Dia pun ceritalah bahawasanya dia ni kurang baik dengan ayah dia kerana ayah dia ni mengikut tradisi yang lama, sedangkan dia ni membawa aliran yang lebih sunnah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia ni ada clash lah dengan ayah dia cerita panjang lebar. Maka Buya Hamka dalam buku beliau tu, dalam satu surat dan warkah yang penuh dengan bahasa-bahasa bunga yang indah, kalau saya dapat baca dia punya ayat-ayat Buya Hamka pada ibu sekalian, memang menyentuh perasaan. Dia kata kami terima surat daripada anak muda yang menyatakan sekian. Yang kami faham anak muda ini dia mengikut aliran yang betul, iaitu aliran menegakkan sunnah. Manakala ayahnya masih kekal dengan tradisi yang lama, anak muda ini ingin melakukan perubahan. Anak muda ini sekian. Akhir sekali lepas dia duk cerita penjangkaan zakat dia tu, dia pun sebut, namun malangnya anak muda ini dalam usaha menegakkan sunnah, ia telah memutuskan silaturahim dengan ayah dia. Dia Buya Hamka kata macam tu, kena biji ya. Tak boleh lah macam tu. Ada masa kita tegas, tapi tegas dalam keadaan terkawal. Bila kita tegas dalam keadaan tak terkawal, akhirnya jangan kaitkan dengan sesiapa, ibu-ibu, jangan kaitkan dengan sesiapa apa yang saya sebutkan ini. Habis ilmuwan duduk berdebat di Facebook. Kawan tu bubuh kawan ni pula bubuh kawan ni. Saya tak kata semuanya tak betul. Ada yang betul pun. Tapi ada yang berlebih-lebihan. Ya? Ada yang berlebih-lebihan. Ada yang screenshot ustaz yang dia tak suka, dia pun letak di status Facebook dia kata ustaz ni tak faham apa yang dia sebut. Ustaz ni pula screenshot yang dia punya, bubuh pula dalam Facebook. Akhirnya saya kata, apa benda ni? Masyarakat kita perlukan pergaduhan kalangan ilmuwan ke masyarakat kita perlukan tangan ilmuwan untuk memikir? Kalaulah macam ni lah kehidupan kita duk bergaduh benda-benda macam ni, memang tak selesai lah Malaysia. Malaysia perbincangan agamanya masih lagi dalam bab pergaduhan benda-benda yang tengik-bengik. Tapi dalam masa sama, kumpulan yang sibuk dengan benda-benda yang mengarut bid'ah pun kita memang tak suka. Tapi macam mana kita menguruskan benda tu? Menguruskan dakwah, menguruskan islah. Adakah dengan berdebat secara terbuka ataupun kita berdebat dalam bentuk Facebook? Ataupun macam mana? Kalau nak buat berdebat secara terbuka tu tak apalah, itu memang ilmiah lah. Tapi kalau berdebat di Facebook, saling buruk-memburukkan di Facebook, ke mana arah tujunya? Bukankah baik kalau kumpulan yang mendakwa dirinya sunnah, menerangkan dengan betul, ilmiah, tanpa menyalahkan sesiapa? Dan bukankah kumpulan yang mendakwa mereka ini penegak Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i dan sebagainya pun mengemukakan dengan hujah dan ilmiah tanpa memburukkan sesiapa?
maka masyarakat awam mendapat laba daripada perbahasan mereka. Mendapat untung. Saya pun dapat untung baca perbahasan ilmiah. Oh ilmiah, yang ni pun betul, yang ni pun betul. Akhirnya kita pun pilihlah mana pendapat yang lebih menyenangkan hati. Tapi bila saling buruk memburukkan, itulah yang kita rasa memeningkan tu. Tapi macam mana itulah yang disukai oleh masyarakat pun, ibu-ibu sekalian. Okey, baik. Saya pergi ke hari tu, mungkin saya dah cerita ke saya berbuka puasa di Kalisa? Saya dah cerita saya buka puasa di planetarium hari tu. Belum. Tak cerita lagi. Oh, gambar Kak Niza yang dekat dengan Gunung Gana tu dah kaku dah. Apa dia? Ada saya cerita. Saya nak cerita benda lain sikit. Saya buka puasa di planetarium tu, saya dengar perbahasan tentang sampah angkasa. Saya buat rumusan. Oh, saya dah cerita itu, betul. Saya dah cerita. Tapi tak apalah, saya nak ulang lagi. Orang dah bincang pasal sampah angkasa dah. Kita nak bincang lagi tentang benda-benda yang tengik-bengik ni. Saya dengar perbahasan dia, saya kata, Allah, jauh betul aku ni. Duk belajar agama jauh-jauh. Orang lain dah bincang level tinggi, kita nak bincang lagi level-level yang rendah. Jadi nak ke mana kita sebenarnya kan? Ibu-ibu sekalian, Al-Quran sebagai contoh. Sebab tu saya selalu duduk sebut. Dalam bab Al-Quran, saya, orang yang macam saya ni, hanya mengkaji daripada sudut benda-benda yang klasik je. Bahasa, perkataan, dia punya munasabah, tafsir, itu benda klasik. Benda klasik ni, itu hanya basic ataupun asas. Tapi yang lebih besar daripada itu ialah kita ambil Quran, kita membentuk satu sistem. Itu benda yang paling besar dan itulah yang Islam nak pun. Sebab itu Nabi SAW banyak mentafsirkan ayat dengan praktikal. Yang Nabi tafsir guna ilmiah ni sikit je. Tafsiran ilmiah daripada Nabi SAW sikit je. Kebanyakannya ialah tafsir secara tindakan. Allah Ta'ala suruh Nabi tegakkan sistem ekonomi yang betul, tak ada riba, tak ada penipuan, tak ada rasuah dan sebagainya. Nabi pun buat. Nabi tak adalah syarah. Rasuah ini berasal daripada sekian-sekian. Apa definisi rasuah? Sekarang kupas apa punca rasuah berlaku apa, tak ada. Nabi tak kupas benda tu. Nabi terus membentuk satu pasukan kerja yang kuat, ekonomi yang kuat untuk mengatasi rasuah tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itulah sepatutnya dilakukan oleh kita. Tapi ilmuwan-ilmuwan yang mengkaji Al-Quran dalam bentuk tafsir dan tadabbur, itu kerja mereka, kita kena raih, itu kerja mereka. Tapi dalam masa yang sama mesti ada kumpulan lain yang lebih profesional, yang lebih pandai dalam bab teknikal, yang lebih menguasai ilmu sains dan teknologi dan sebagainya, cuba membentuk sistem yang baru untuk masyarakat, untuk Malaysia, negara kita, untuk umat Islam seluruhnya dengan menggunakan model daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita dapat buat benda tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ia ibarat begini. Ia ibarat kalaulah kita nak pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah dan juga haji, insya-Allah kita semua ada peluang. Ada orang yang mana dia nak pergi ke Mekah tu dia nak belajar hukum hakam. Dia pun belajarlah hukum hakam. Apa perkara rukun dalam menunaikan umrah ada 5, apa rukun menunaikan haji ada 6, apa pula perkara wajib haji ada sekian-sekian, saya pun tak ingat dah tu, saya tak tahu. Kemudiannya apa perkara yang membatalkan haji, apa perkara yang menyebabkan kita kena dam. Okey, ada orang yang fokus pada hukum hakam. Tapi semalam saya call kawan saya, peringkat abang lah. Saya tanya dia macam mana abang pergi haji dulu, cuba cerita sikit. Dia pun cerita, dia kata dia memang buat persediaan ilmu, dia dengar macam-macam kuliah, kursus haji ni online ni dia dengar macam-macam, dan dia ada juga mengikuti kelas pengajian menggunakan kitab Ibn Al-Qayyim Zadul Ma'ad berkaitan dengan haji, yang mana fokus Zadul Ma'ad dan pembentang tersebut ialah kursus haji dalam membentuk orang duyufullah, duyufur rahman ini buat haji cara sunnah. Buat haji cara sunnah tu macam mana? Bukan hanya mementingkan isu hukum dan isu hukum hakam batal sah dan sebagainya. Bahkan di situlah kita menyantuni orang miskin, kita memberi bantuan kepada orang yang tidak berkemampuan. Unsur kemanusiaan itu wujud, ya. Unsur kemanusiaan itu wujud. Jadi di situ kita pun nak begitulah dengan perkembangan Al-Quran dan Sunnah ini.
Kita tak boleh terikat dengan bab hukum hakam semata-mata. Ini sunnah, ini bid'ah, ini sah, ini tak sah, ini halal, ini haram. Bukan itu saja. Bahkan bagaimana Al-Quran dan sunnah itu akhirnya membentuk peribadi yang baik kepada kita semua. Contohnya kita belajar tentang Anas bin Malik bagi air kepada Nabi. Okey, satu side orang bincang tentang istinja menggunakan air boleh. Walaupun orang Arab dulu tak biasa istinja menggunakan air, tapi Nabi SAW telah menggariskan satu panduan yang jelas, boleh kita istinja dengan menggunakan air. Okey, clear? Oh, boleh istinja menggunakan air. Okey, itu hukum hakam. Tapi apa nilai yang kita nak bawa? Nilai yang kita nak bawa ialah bagaimana ada sahabat berbakti kepada Nabi SAW. Sahabat ni cari juga alasan nak berbakti pada Nabi, antaranya hanya dengan menyediakan air kepada Nabi SAW bagi tujuan istinja. Jadi itu bakti, kita ambil nilai yang baik ada pada mereka. Dan apa lagi nilai yang baik ada pada mereka? Anas bin Malik kalau dia seorang buat kerja pun tak apa dah. Tak ada masalah Anas bin Malik seorang. Tapi Anas bin Malik ajak seorang lagi teman dia, tak tahulah teman dia tu Abdullah bin Mas'ud ataupun orang lebih muda daripada beliau, ataupun orang lebih kurang usia dengan beliau, dia ajak orang lain pun turut bersama. Maknanya ajak kawan sekali agar bila berdekatan dengan Nabi SAW dapat belajar sesuatu daripada Nabi. Paling kurang belajar adab daripada Nabi SAW. Dia tak seorang-seorang. Dan itulah perangai keluarga Anas. Sehingga pernah Anas kata, pernah kami jamu Nabi di rumah yang ada siapa? Mak dia Ummu Sulaim, beliau dan juga seorang anak yatim. Dan lepas makan tu Nabi pun nak solat sunat kerana tabiat Nabi ni, sunnah Nabi, Nabi suka solat sunat di rumah sahabat dia untuk memberikan barakah. Dan kadang-kadang Nabi solat sunat secara berjemaah di rumah sahabat dia. Maka kata Anas, Nabi duduk di depan, ana wal yatim wara'ahu, saya dan anak yatim tu duduk belakang Nabi dan ibu saya duduk di belakang. Dia punya susunan saf. Hadis itu membincangkan tentang susunan saf. Tapi secara nilainya, hadis itu menunjukkan Anas tak nak dia seorang dapat kebaikan. Dia panggil anak yatim supaya anak yatim pun dapat kebaikan. Dia panggil anak yatim supaya anak yatim tu terhibur hati dia. Dia tak ada mak, dia tak ada ayah. Jadi kurang-kurang dia ada abang namanya Anas. Dia ada ibu namanya Ummu Sulaim. Dan dia ada bapa namanya Nabi Muhammad SAW. Jadi di situ mengubah perasaan dia. Maka kita belajar, oh kalau buat jamuan ni, kita kena menghiburkan hati orang. Jangan, sebab tu Islam tak suka buat jamuan di tempat mewah dan tak ada orang-orang yang biasa datang ke jamuan tersebut. Sebaliknya, kita boleh nak buat jamuan di tempat mewah kerana kita orang kaya raya, tapi jemput orang-orang yang sederhana, kawan-kawan kita yang bukan orang-orang kaya, kenalan-kenalan kita orang-orang biasa, anak-anak yatim ke, pelajar-pelajar sekolah agama ke, jemput sekali. Dan itulah yang biasa dilakukan oleh ramai orang yang saya tengok. Dia jemput pelajar-pelajar sekolah tahfiz untuk diberikan jamuan. Kerana sukar, mungkin kerana dia tak ada pun kawan-kawan orang miskin, maka dia jemputlah pelajar-pelajar sekolah sebagai contoh. Jadi itu nilai yang kita nak ambil daripada sunnatun Nabi. Bukan hanya hukum hakam, tapi nilai pun kita nak ambil, ya. Wallahualam, Kak Liza. Kak Liza izinkan saya untuk share satu benda. Ibu-ibu sekalian, sesiapa yang berkelapangan lah. Okey, sesiapa yang berkelapangan boleh, minta maaf, saya tulis bahasa Arab punya. Okey, minta maaf ya, saya buka Facebook saya sendiri, Kak Liza, bukan nak campaign Facebook pun, tapi nak mudahkan cerita pasal program. Okey, kami ada dua benda sini. Satu, ibu-ibu sekalian, okey, jemput, boleh baca di Facebook saya ni. Okey, saya bagi di ruangan chat. Ini nama Facebook saya, boleh tengok. Okey, saya ada bahas tentang apakah maksud di sebalik perkataan ayat ini. Innama ashku basi wa huzni ilallah, ucapan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. InsyaAllah harap-harapnya ada kebaikan daripada perkongsian ini. Apa maksud basi, apa maksud hazan dan sebagainya. Dan ini sebenarnya ilmu baru yang saya dapat. Ada beberapa ilmu baru yang saya dapat dan ini saya rasa gembira sangat. Contohnya asal perkataan hazan ni apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa asal perkataan hazan? Apa asal perkataan al-bas?
innama ashku basti. Apa asal perkataan bas? Jadi saya gembira sangat dengan penemuan ini. Saya nak jemput ibu-ibu, kakak-kakak, kawan-kawan ya, boleh baca tulisan ini. Okey, dan kemudiannya kalau siapa yang nak terlibat dalam program anjuran Grab Ngaji Malaysia, ini dia punya bos dia ni, sahabat saya Syaza, okay, boleh mendaftar di sini. Ini program percuma ya. Cuma daftar tu untuk memudahkan jawatan kuasa memaklumkan tentang program maklumat Zoom dan sebagainya. Okey, jadi siapa yang berminat boleh daftar di sini. Tapi poin yang penting ialah saya nak jemput ibu-ibu baca benda ni, dan kalau ada manfaat ambil petikan ini, boleh disebarkan melalui WhatsApp masing-masing. Tak letak nama saya pun tak apa. Cuma kalau letak nama tu dia panggil kuang-kuang hilang dan pertanyaan orang, siapa yang tulis ni. Orang nak tahu juga siapa yang tulis. Jadi kalau ibu-ibu letak nama itu lebih memudahkan urusan orang. Tapi di peringkat saya tak perlukan nama pun ya. Okay, jadi harapnya ada kebaikan di sebalik perkongsian ini insya-Allah. Allah Allah, Kak Liza, saya berhenti di sini. Boleh Ustaz. Dah 11.33 dah. Terima kasih Ustaz. Tu tadi bagi link dekat kami untuk tengok semua tu. Kami pun belajar banyak lah daripada Ustaz dan semua asatizah lain, alhamdulillah. Jadi tak ada soalan ke ibu-ibu sahabat-sahabat jemaah semua? Ada soalan apa tak nak tanya Ustaz? Tak ada Tak ada Ustaz. Yang banyak hari tu masa masa Ustaz Zahrudin itu banyak soalan. Banyak soalan, semua nak tahu banyak soalan. Tak, sebenarnya satu Kak fikir, Kak duk ingat kan Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak kan. Tapi itulah bila kadang-kadang ilmuwan berbahas dekat media sosial ni, ada yang orang tak faham, ada yang orang yang ambil, dia rasa benda tu apa ni, bising-bising gitu gini. Jadi macam itulah, jadi macam ada setengah orang awam yang tak faham, dia jadi rasa macam tak suka pada benda-benda macam tu kan. Betul, tapi itulah kadang-kadang orang tak faham macam tu, jadi takut jadi isu netizen lah, nanti isu jadi berdosa orang lain pula tak pasal-pasal benda tu kan. Jadi sebenarnya kalau betul kita faham tu, agama kita ni nak betulkan akhlak kita, tapi bila akhlak kita sendiri dah jadi teruk, jadi macam mana orang bukan Islam nak tengok kita macam tu lah sebenarnya kan Ustaz. Tapi sepatutnya kalau macam ada perbahasan yang dia buat debat khas tu lain, yang tu ilmiah lah, bentuk segi ilmiah tu lain. Tapi masalah duk screenshot tu yang tak best tu sebenarnya. Betul. Itulah. Jadi Ustaz, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz semua, barakallahu fikum. Wa iyyakum. Terima kasih. Terima kasih semua. Kak Syida boleh tutup ya? Sekejap. Sudah pergi ke living hall sekejap. Sebalik nak pergi. Okay. Nak offkan laptop sekejap. Ya, baik. Sama. Terima kasih ya Liza. Sudah offkan isi ya baik. Maaf sahabat-sahabat semua, hari saya tak bersihat, jadi tak dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita cutikan esok last kitanya sesi lah Ustaz Endang insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.